Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, di hari Jumaat yang barakah ini, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Saya berpesan kepada diri saya dan jemaah sekalian agar marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan kesemua larangannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah serta beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Saya juga mengajak sidang hadirin sekalian agar menghayati khutbah pada hari yang mulia ini yang bertajuk Akhlak mulia, cerminan solat sempurna. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, keutuhan sesuatu masyarakat adalah bergantung kepada ketinggian budi pekerti. Dengannya manusia menjadi mulia dan dihormati serta disegani, hidup bahagia dan sempurna. Budi pekerti yang mulia meliputi aspek-aspek seperti berikut. Yang pertama, melalui pertuturan. Pertuturan merupakan antara cara utama seseorang itu untuk berkomunikasi dengan seseorang yang lain. Hal ini boleh mewujudkan interaksi yang pelbagai rupa, sama ada baik atau buruk. Tanpa kawalan dari hati yang baik, ianya boleh menzahirkan pertuturan yang buruk. Sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallah wa husnul khuluq, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasal nar faqala al-famu wal farju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai amalan yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Baginda menjawab, bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Seterusnya baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya pula mengenai kebanyakan amalan yang akan memasukkan manusia ke dalam neraka. Baginda menjawab, disebabkan mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini menunjukkan bahawa pertuturan seseorang manusia akan membawa ke neraka sekiranya tidak dijaga. Yang kedua, tingkah laku. Tingkah laku ialah perbuatan atau perilaku seseorang yang dapat dilihat dengan mata kasar dengan mudah. Sesuatu perbuatan itu dikatakan berakhlak mulia apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang baik. Itulah sifat mahmudah. Namun sebaliknya, perbuatan itu dikatakan buruk ialah apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Dan itulah sifat-sifat yang mazmumah.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134 yang bermaksud, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Dan yang ketiga ialah melalui pakaian. Dalam Islam, cara berpakaian telah diajar dengan mudah dan lengkap sesuai dengan fitrah kehidupan manusia. Namun, hal ini telah dicampuri dengan unsur-unsur serta budaya asing yang sekaligus merosakkan dan mempengaruhi orang Islam. Ini menjadikan pemakaian orang Islam bukan lagi berunsur ibadah, tetapi berunsur fashion dan mengikut hawa nafsu semata-mata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan, dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenangkannya dan bersyukur. Tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita untuk menampilkan kesemua akhlak yang mulia ini melalui ibadah solat. Apabila kita fahami hakikat solat yang didirikan, ia mampu memupuk dan membentuk diri seseorang Muslim untuk menunjukkan akhlak yang mulia melalui pertuturan, tingkah laku dan pakaian. Bermula dari niat sehingga memberi salam. Solat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah mencakupi keseluruhan cara hidup seseorang mukmin. Sebagai contoh, dalam akhlak pertuturan, bacaan solat yang dibaca dengan khusyuk dan sempurna telah mengajarkan kita untuk bertutur dengan baik apabila berada di luar solat. Manakala pergerakan dan perbuatan dalam solat pula telah menterjemahkan bahawa di luar solat pun kita wajib menampilkan perbuatan dan tingkah laku yang baik, apatah lagi jika ianya dilakukan secara berjemaah, yang menunjukkan kepentingan hormat menghormati dan ketaatan dalam masyarakat. Begitu juga solat yang didirikan dengan memberi mesej yang jelas bahawa penampilan bagi lelaki dan perempuan adalah berbeza dan masing-masing mempunyai bahagian aurat yang wajib ditutupi, sekaligus menunjukkan bahawa maruah dan kehormatan diri adalah sangat penting dalam Islam. Tuntasnya akhlak yang mulia adalah cerminan daripada solat yang sempurna. Hadis sahih daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan amalan seseorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian, solat yang sempurna merupakan tonggak utama dalam mencorakkan kepribadian diri seseorang Muslim agar keimanan dan ketakwaan dapat diraih. Bukan hanya berpenampilan baik dan sempurna semasa solat sahaja, malah di luar solat pun sama. Kita wajib berpenampilan yang baik seperti mana kita sedang bersolat. Dengan kata lain, apabila seseorang dapat dirikan solat dengan sempurna dan memahaminya, maka di luar solat pun ia akan membawa imej kesempurnaan itu dalam seluruh kehidupannya. Oleh kerana itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat mementingkan ibadah solat kepada pegawai-pegawainya dengan berkata,
inna ahamma umurikum indis salah. Man hafizaha wa hafaza 'alaiha faqad hafiza dinah. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Sesungguhnya yang paling penting dari urusan kalian adalah solat. Barang siapa yang menjaganya dan memeliharanya, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa menyia-nyiakannya, maka amalan yang lainnya akan lebih terabaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, saya menyeru dan mengajak diri saya dan seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, kita wajib meyakini bahawa ibadah solat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah mendirikan solat dengan sempurna, kerana hanya dengan solat yang sempurna sahaja mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Yang ketiga, kita wajib berakhlak dengan akhlak yang mulia, iaitu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji serta menjauhi sifat-sifat yang keji. Dan yang keempat, hendaklah memastikan diri, keluarga dan masyarakat agar tidak meninggalkan solat, kerana ianya boleh mengundang kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Shadaqallahul azim. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Surah Al-Mudassir ayat 42 dan 43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqna minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah sekalian, saya sekali lagi berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyedari bahawa Islam mengajarkan kita supaya bersikap sederhana dalam segala amalan. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Oleh itu, marilah kita sentiasa memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi
وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibn Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya negeri Selangor Darul Ihsan sebagai negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Justru kami pohon kehadrat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Terimalah amalan soleh kami, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, lindungilah kami daripada bala bencana dan peliharalah kami daripada ajaran dan akidah yang terkeluar daripada Islam seperti Qadiani dan ajaran-ajaran sesat seperti Syiah serta ajaran-ajaran lain yang difatwakan menyeleweng dari ajaran Islam atau bertentangan dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah atau bersendirian, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf dan menginfakkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan tabung amanah pembangunan Islam Selangor serta tabung pembangunan Masjid Sultan Abdul Aziz Pulau Indah. Dengan amalan ini ya Allah, berkatilah hidup dan luaskanlah rezeki kami dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat.